Sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 9 September 2022. Saya Syaril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Ratu Elizabeth II mangkat pada usia 96 tahun. Raja Britain paling lama berkhidmat. Pelaksanaan 4 projek di bawah ECERDC diteruskan termasuk LPT3 dan Tebatan Banjir Rantau Panjang Golok Fasa 2. Ratu Elizabeth II dalam kenangan. Kebangkatan baginda bukan sahaja ditangisi rakyat United Kingdom, malah seluruh dunia, khususnya negara-negara Commonwealth. UK kini berkabung selama 10 hari. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada kerabat Diraja Britain atas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Kenyataannya dikeluarkan melalui laman Facebook Istana Negara menyebut Seri Paduka Baginda berdua bertitah Ratu Elizabeth II akan dikenang Seri Paduka Baginda, Kerajaan dan rakyat Malaysia atas komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada Commonwealth yang menjadi kebanggaan Malaysia dan usaha baginda untuk menggalakkan hubungan yang lebih kukuh antara United Kingdom dan Malaysia. Ratu Elizabeth II juga akan dikenang atas dedikasi baginda kepada rakyat dan kerajaan United Kingdom serta keprihatinan baginda yang mendalam terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Mengimbau kembali kenangan bertemu Ratu Elizabeth II, Seri Paduka Baginda berdua telah berangkat mengadakan kunjungan hormat dan menghadiri majlis santapan tengah hari bersama Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham, London pada 13 Disember 2019. Kunjungan hormat dan majlis santapan tengah hari itu sempena lawatan khas 7 hari Seri Paduka ke England yang bermula pada 9 Disember 2019. Ratu Elizabeth II pernah melawat Malaysia 3 kali pada 1972, lawatan khas 1989, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ke-11 dan 1998, Sukan Commonwealth ke-16. Mewakili seluruh keluarga Malaysia, Perdana Menteri turut mengucapkan takziah kepada seluruh kerabat diraja Britain, kerajaan dan rakyat United Kingdom atas kebangkatan Ratu Elizabeth II. Memuat naik ucapan dalam laman Facebook, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, baginda yang juga pemerintah paling lama dalam sejarah dunia terkenal dengan sifat dedikasi dalam menjaga kebajikan rakyat. Jasa baginda mengekalkan hubungan baik United Kingdom dan negara-negara di seluruh dunia termasuk Malaysia sentiasa diingati dan dihargai. Perdana Menteri berharap keluarga diraja baginda dan rakyat terus tabah menghadapi dugaan ini. Ratu Elizabeth II mangkat pada usia 96 tahun di Istana Balmoral, Scotland. Menduduki tahta sejak 1952, Ratu Elizabeth merupakan pemerintah Britain paling lama berkhidmat selama 70 tahun. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, lebih dikenali Ratu Elizabeth II, dilahirkan di London pada 21 April 1926.
Bapanya George menjadi raja selepas bapa saudaranya, Raja Edward turun tahta pada 11 Disember 1936. Ketika itu, baginda merupakan pewaris kepada bapa saudaranya. Pada usia 19 tahun, Elizabeth menyertai perkhidmatan wilayah bantuan wanita semasa Perang Dunia Kedua sekaligus menjadikan baginda wanita keluarga diraja pertama berkhidmat dalam angkatan tentera. Pada 20 November 1947, baginda berkahwin dengan Lieutenant Tentera Laut Philip Mountbatten. Pasangan ini dikurniakan 4 cahaya mata, iaitu putera Charles, putera Andrew, putera Edward dan puteri Anne. Elizabeth menaiki tahta selepas kebangkatan ayahanda baginda, Raja George, pada 6 Februari 1952. Baginda dimahkotakan di Westminster Abbey, London pada 2 Jun 1953. Istiadat kemahkotaan itu merupakan yang pertama disiarkan di televisyen. Pada 20 Jun lalu, baginda meraihkan Jubli Platinum sempena pemerintahannya yang mencecah 70 tahun dan ulang tahun yang ke-96 tahun. Sepanjang 70 tahun pemerintahan Ratu Elizabeth II, sebanyak 15 Perdana Menteri berada di bawah era pemerintahannya. Baginda pernah berkunjung ke Malaysia sebanyak 3 kali, iaitu lawatan sulung pada 1972, menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth di Langkawi pada 1989 dan penutupan Sukan Commonwealth ke-16 pada 1998. Ratu Elizabeth merupakan batu asas kepada Commonwealth. Sistem pemerintahan dan perundangan turut menjadi model dan panduan oleh negara-negara lain. Berita duka kebangkatan Ratu Elizabeth II dimaklumkan setiausaha sulitnya Edward Young dengan mesej London Bridge is down kepada Perdana Menteri. Ratu Elizabeth II akan disemadikan dalam gereja St. George di Istana Windsor yang dijangka disempurnakan pada minggu depan. Upacara pemakaman akan mengambil masa selama 10 hingga 12 hari. Kita beralih ke perkembangan berikutnya. Pelaksanaan 4 projek di bawah Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC akan diteruskan mengikut perancangan yang ditetapkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ketetapan itu diputuskan dalam mesyuarat ECERDC di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Kota Baru sempena kunjungan beliau ke negeri itu. Projek meliputi pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 3 LPT3 bermula dari Gemuruh Terengganu ke Pengkalan Kubur Tumpat Kelantan sejauh 147 km dan projek tebatan banjir di Rantau Panjang Golok Fasa 2 yang telah diluluskan dengan kos sebanyak RM897 juta. Turut diluluskan projek pelebaran Jalan Lebuh Raya Kuantan Pahang Segamat Johor Fasa 2 yang melibatkan jajaran dari Runcang ke Simpang 3 Keratong sepanjang 51 km. Jadi inilah komitmen Kerajaan Persekutuan, iaitu di dalam membantu untuk membangunkan negeri Kelantan. Begitu juga dengan Pahang, Terengganu. Dan saya nak jelaskan bahawa dari segi Kerajaan Persekutuan, kita berlaku adil kepada semua negeri. Pada masa sama, kerajaan juga akan membangunkan bandar-bandar sempadan iaitu membina jambatan Sungai Golok di Rantau Panjang dan jambatan Takbai Pengkalan Kubur. Mengulas lanjut, Perdana Menteri turut menyambut baik usaha berterusan dibuat ECERDC dalam menerajui inisiatif-inisiatif pemulihan ekonomi negara di bawah Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER melalui pelaksanaan pelbagai projek pembangunan modal insan, projek-projek strategik dan penarikan pelaburan baharu. Mengambil kira perkembangan semasa dan Pelan Induk ECER 2.0 yang akan berakhir pada 2025, Datuk Seri Ismail berharap ECERDC dapat menjalankan kajian Pelan Induk ECER 3.0 untuk merangka pelan pelaksanaan sosioekonomi sehingga 2030.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia komited memastikan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau berpenduduk serta pulau tumpuan pelancong di seluruh negara dipertingkatkan segera. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menjelaskan rangkaian telekomunikasi yang baik di pulau-pulau berkenaan memberi impak signifikan terutamanya dalam aktiviti pelancongan yang merupakan skop ekonomi penduduk setempat. Tan Sri Anwar berkata sekiranya kawasan berkenaan tidak termasuk dalam Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembangunan telekomunikasi tersebut perlu dilaksana dalam projek khas yang akan diberi keutamaan. Walaupun mungkin di situ tidak ada penduduk, tetapi ada petugas-petugas daripada Angkatan Tentera yang duduk di sana sepenuh masa, sepanjang tahun. Nah, misalnya di Sipadan tadi, kalau secara teknologinya boleh kita tembak daripada menara terdekat kira 11 km sampai ke Sipadan, maka saya nak tengok dengan segeranya di Sipadan perlu ada kemudahan coverage broadband services di sana. Tan Sri Anwar menyatakannya dalam sidang media di Pulau Mabul, Sabah. Beliau memberi jaminan akan memastikan semua pulau pelancongan dan berpenduduk terbabit mempunyai pelan telekomunikasi pada tahap 100%. Dalam pada itu, jendela fasa 2 yang akan dilaksana dalam tempoh 2023 hingga 2025 kini dalam proses menyiapkan dokumen untuk memanggil tender. Fasa tersebut menyaksikan sebahagian besarnya adalah bagi menyediakan satelit broadband di kira-kira 1,400 lokasi yang terlalu jauh, majoritinya di Sabah dan Sarawak. Tan Sri Anwar yang dalam lawatan kerja ke Sabah turut memberitahu keperluan aset bagi kegunaan anggota keselamatan bertugas di Zon Selamat Timur Sabah Zone perlu pemerkasaan. Perkara tersebut penting dalam memastikan anggota keselamatan negara siap siaga dalam pelbagai aspek. Beliau mengadakan lawatan ke beberapa pos kawalan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sekitar pulau-pulau di Semporna. Jelasnya, lawatan ini membolehkan maklumat tepat diperoleh sekaligus dapat memastikan jenis-jenis bot dan aset yang sesuai digunakan di kawasan dan geografi yang berbeza di pulau-pulau tertentu. Ia juga amat penting dalam memastikan tidak berlaku ketirisan maupun pembaziran akibat maklumat yang kurang tepat. Dalam pada itu, keselamatan pulau peranginan sekitar perairan Semporna selamat dan terkawal. Ia terbukti dengan kehadiran pelancong yang amat menggalakkan setakat ini. Untuk pelancong-pelancong dari luar, dan kita memang mengalu-alukan kehadiran mereka pada masa ini, dan seperti kita sedia maklum, pagi ini adalah yang berhormat Datuk Seri Anwar Musa membuat tinjauan dan akan membantu kita untuk meningkatkan komunikasi di kepulauan-kepulauan di Semporna ini, dan kita yakinlah tidak ada lagi kerisauan. Alhamdulillah, semenjak ada pihak keselamatan terutama Iskom yang berpusat di Pulau Mabul ni, masyarakat lega dan senang sebab keselamatan mereka terjamin. Alhamdulillah. Kita nampak aktiviti pihak keselamatan dan mereka bertugal ganti rondaan siang malam. Sejak wujudnya Eskom di Sabah, bagi kami masyarakat di Pulau Mabul amat mengalu-alukan ataupun satu perkhidmatan yang cukup cemerlang dan terbaik, di mana masyarakat kampung begitu rasa selesa dan selamat, aman dan sentosa. Pulau Mabul Semporna didiami lebih 4,000 penduduk dengan 100% merupakan nelayan ikan tuna laut dalam. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berharap bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng dapat mengutarakan idea-idea bernas bersama-sama pasukan khas jihad tangani inflasi dalam usaha membantu pengurusan ekonomi negara berbanding mencabar untuk membubarkan jawatan kuasa berkenaan. Katanya selaku pengerusi pasukan tersebut, beliau akui pasukan dibentuk Perdana Menteri itu amat penting untuk menangani isu berkaitan kos sara hidup seperti keperluan makanan asas. Konsep negara kita bukan saja soal dasar-dasar besar macam OPR. Saya harap kepada Yang Berhormat Lim Guan Eng
yang membuat kritikan itu pada saya dia hanya merendahkan sendiri martabat dia sebagai bekas Menteri Kewangan, patutnya lebih faham benda-benda begini. Tan Sri Anwar mengulas balas kenyataan Lim Guan Eng yang mencadangkan pasukan khas jihad tangani inflasi dibubarkan kononnya gagal membendung kenaikan harga dan menangani inflasi. Tegas beliau, Lim sebagai bekas Menteri Kewangan seharusnya lebih tahu berkenaan OPR yang ditetapkan oleh satu badan yang mengawal dasar monetari negara. Pasukan khas jihad tangani inflasi tidak boleh campur tangan dalam hal itu. Malah terdapat kawalan undang-undang dan Akta Bank Pusat yang digunakan di seluruh dunia mengaplikasikan piawaian yang serupa. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Luahkan perasaan, dapatkan bantuan. Adakah anda okey? Saya sedia mendengar. Tahu di mana bantuan? TALK bersama Harmoni. Let's talk. Minda Sihat. Perluasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6, Kementerian Pelajaran Malaysia juga mulai hari ini, pelajar-pelajar Diploma Vocational Malaysia di kolej-kolej vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Seperti yang diputuskan dalam mesyuarat MPMMN, Kerajaan Persekutuan akan memberi subsidi dan kerajaan negeri pula akan menyediakan tanah, manakala pihak bank mempermudahkan pembiayaan bagi memastikan rumah PPR dan mampu milik dapat dijual atau dibeli dengan harga yang berpatutan. Pasaran buruh negara semakin kukuh apabila kadar pengangguran dicatat pada 3.7% Julai lepas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, angka yang menghampiri paras pra-pandemik itu jauh lebih baik berbanding 4.5% dicatatkan pada tahun 2021 pada 4.2% pada Januari 2022. Berdasarkan statistik Tenaga Buruh Malaysia pada Julai 2022 terbitan Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh lebih tinggi turut dicatatkan pada bulan tersebut sebanyak 69.6%. Pencapaian positif itu disokong kedudukan ekonomi yang bertambah baik dan berkembang kukuh terutama pada suku kedua tahun ini. Peningkatan aktiviti ekonomi dan sosial yang kembali normal susulan pembukaan sempadan negara sejak 1 April lalu telah memberi impak positif terhadap pasaran buruh negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Momentum pemulihan ini juga selaras pelaksanaan inisiatif kerajaan seperti program Jamin Kerja, insentif penggajian dan portal My Future Jobs. Kerajaan jelasnya akan terus berusaha meningkatkan peluang pekerjaan dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Pasaran buruh diunjur terus kukuh pada suku ketiga dengan jangkaan prestasi perniagaan yang bertambah baik.
Pekebun kecil sawit digalakkan untuk merebut peluang menceburi sektor koko, lada hitam dan putih sebagai produk sampingan bagi membantu meningkatkan aktiviti huluan agri-komoditi itu. Projek integrasi seumpama itu akui Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin dapat membantu merancangkan lagi pembangunan hiliran sektor berkenaan yang semakin mendapat tempat sekaligus memberi sumbangan signifikan kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi kita nak pertingkatkan dari segi pelibatan penanaman-penanaman di peringkat huluan, baru kita boleh hasil di peringkat hiliran dan maka kita boleh ekspor dan mendatang hasil pada negara. So, jadi itulah yang kita harapkan dan this is the first program pada hari ini yang telah dilaksanakan dan saya harap boleh dicontohi ni plantation palm oil terutama yang lain. Kerana palm oil ni dia kawasan besar, lepas tu pokok dia bertahan 40 tahun. Jadi dia boleh menanam pokok-pokok iringan ini. Sementara itu, beliau berkata kerajaan pada 2019 telah menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak melebihi 6.5 juta hektar dan sehingga 2022 seluas 5.8 juta hektar telah dibangunkan. Bank Rakyat buat julung kali memperkenalkan akaun pelaburan iRees Plus sebagai produk pelaburan pertamanya selepas dilancarkan pada 15 Julai lalu. Naib Presiden Bahagian Deposit Bank Rakyat, Nur Azila Nasaruddin berkata, disasarkan lebih 60,000 akaun pelaburan iRees Plus akan dilanggan bagi tahun pertama pengenalan produk itu kepada orang ramai. Kita punya penerimaan akaun ni amat menggalakkan. Pada setakat bulan yang lepas, bulan Ogos yang lepas, kita telah mempunyai lebih kurang 1,000 akaun holder untuk akaun pelaburan ini. Basically kita punya sasaran ialah on a yearly basis untuk since that kita dah launch 15 Julai yang lalu. So the yearly punya sasaran kita sasarkan lebih kurang pembukaan 60,000 akaun baru. Bank Rakyat memberi peluang kepada individu berstatus warga negara serta bukan warga negara yang sedang meneroka peluang pelaburan baharu dengan pelaburan minimum serendah RM100 serta baki minimum pelaburan dalam akaun hanya sebanyak RM50. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Encik Ros nak tengok Mak happy bila punya rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, makin berbumbun lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Bersua kembali. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melancarkan tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Rumi Baharu. Baginda diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria ke Darul Quran Kuala Kubu Baru, Hulu, Selangor. Baginda turut berkenan melawat beberapa kelas hafazan dan memberi sumbangan kepada 20 pelajar Darul Quran yang merupakan golongan asnaf. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal
Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Rumi baharu ini bersesuaian dengan perkembangan zaman dan berpandukan teras dalam ilmu tafsir serta tadabbur Al-Quran. Kampus Darul Quran di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah melahirkan lebih 10,000 graduan hufaz yang berperanan sebagai ulama profesional dalam membangunkan ilmu dan sahsiah masyarakat ummah. Kampus Darul Quran ini juga telah menjadi model pengajian tahfiz yang tersusun dan berkualiti. $1.5 juta ekor ayam setahun atau 250,000 ekor ayam sepusingan melalui projek kedua Kompleks Ternakan Ayam Bersepadu di Padang Terap, Kedah. Projek Kementerian Pembangunan Luar Bandar menerusi agensi Velcra Berhad bernilai RM20 juta itu bagi membantu menjamin keselamatan bekalan makanan negara. Menteri Datuk Seri Mahzir Khalid berkata projek ternakan ayam sistem tertutup di Kampung Kubang Palas itu dijadual beroperasi pada Oktober tahun depan. Apabila siap nanti tempat ini, dia akan menjadi ada peluang jugalah untuk anak-anak tempatan dapat bekerja. Yang keduanya, dia menjadi salah satu daripada program dalam agro makanan negara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain itu, projek tersebut juga memberi ruang kepada usahawan bimbingan Velcra untuk terlibat secara aktif di dalam rangkaian pengeluaran dan pembekalan ayam. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama dengan Azamuddin Husin, silakan. Debaran final Piala FA kian terasa. Chelsea sambar khidmat Graham Potter. Syaril Magret, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Sebelum itu, sebentar tadi telah masuk waktu salat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan salat Fardu Isyak. Baik saudara, selepas 2 tahun menyepi, aksi final Piala FA 2022 di antara juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu FC TFC di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok kembali menghangatkan arena bola sepak tanah air. Sesuai dengan status gergasi Liga Malaysia ketika ini, peluang tampak cerah bagi JDT merangkul gelaran kedua selepas meraih kejuaraan pertama pada 2016. Namun TFC juga tidak kurang hebatnya. Di bawah kendalian Nafuzi Zain, skuad penyu berjaya muncul antara pencabar baharu dalam bola sepak Malaysia. Sekaligus berpotensi membuatkan Harimau Selatan pulang hampa. Pengendali TFC Nafuzi Zain percaya pasukannya yang turun selaku underdog tidak akan berasa tertekan, sebaliknya mampu melakar kejutan sekiranya mengulangi aksi seperti ketika menewaskan JDT di laman sendiri pada saingan Liga Super musim lalu. Sebab kita tahu JDT ni bukannya senanglah untuk dari segi kualiti, dari segi semua segi memang dia lebih lah. Macam itulah, cuma mengharapkan kita punya tim dapat top performer dari itu. Dan dengan mungkin kita bernasib baik, kita boleh menang lah macam tu. Sementara itu, penyerang import Cece Kipre pula melaungkan amaran bahawa dia akan berusaha sedaya upaya memecahkan benteng JDT sekaligus menghadiahkan trofi Piala FA buat penyokong hitam putih selepas kali terakhir memenanginya pada 2011. But I can say they have a good defense. You know, it's not easy to break their defense. They don't concede a lot of goal. But we also look how they're playing. You know, they play very good. They have many experienced players. But as is the final, the chance is divided by 50-50, and I think we have also our chance. And the most important when you play final is to be clinical. If you get one chance, you have to put in, and this is what we try to do, because in the final there is no many chance on the game.
Bagi Johor Darul Takzim JDT pula, mereka pastinya mahu memadam mimpi ngeri di Stadium Nasional Bukit Jalil tahun lalu selepas ditundukkan KLC TFC 2-0 di pentas final Piala Malaysia. Pengendalinya Hector Bidolio menegaskan skuad Harimau Selatan kini sudah melupakan kekalahan pada final Piala Malaysia itu dan mahu memastikan badi tersebut tidak berulang malam esok. Es un club que no tiene techo, es un club que está siempre en constante crecimiento y hay que seguir creciendo y para eso hay que ganar este tipo de partidos que son muy importantes, así que siempre nos enfocamos en dar más, tanto todo el staff técnico como de parte del boss, como de parte de los jugadores, siempre sabemos que tenemos que dar más y mañana vamos a entrar acá tratando de dejarlo todo y llevarnos el partido, sabiendo que siempre respetamos al rival que tenemos enfrente. Ketua pasukan Farizal Marlias pula mengakui moral dan komitmen rakan sepasukannya kini dalam keadaan terbaik dan percaya ia mampu diterjemahkan pada aksi final nanti. Mereka satu pasukan yang konsisten dari segi permainan mereka. Mereka mempunyai kemampuan untuk memegang bola dan juga serangan-serangan yang sangat efektif. Mereka mempunyai kepantasan dan sebagainya. So apa yang kami boleh lakukan adalah tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh memberikan ruang kepada mereka untuk menjadikan gol. JDT yang turun selaku pasukan pilihan akan memburu gelaran kedua Piala FA selepas kali terakhir melakukannya pada 2016. Manakala TFC pula dalam misi menamatkan kemarau 11 tahun selepas kali terakhir memenanginya pada edisi 2011. Sementara itu, lebih 1,000 pegawai dan anggota polis akan mengawal keselamatan di dalam serta luar Stadium Nasional sepanjang aksi final tersebut dengan jangkaan kapasiti 87,000 penonton daripada kedua-dua pasukan. Tuan Zak akan memberi sepatah dua kata dululah. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Zam Halim Jamaluddin berkata, pihaknya akan membuat pemeriksaan ketat di setiap pintu masuk bagi memastikan tiada barang larangan dan berbahaya dibawa masuk oleh penyokong. Berikut adalah merupakan senarai barang terlarang yang tidak dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam stadium. Mercun, bunga api ataupun suar, ini adalah barang-barang larangan. Selain daripada itu, topi keledar, laser pen, mancis, pemetik api. Jadi sebarang objek tajam seperti besi, kayu dan sebagainya, senjata-senjata seperti parang, pisau dan lain-lain. Kita juga tidak membenarkan minuman keras dibawa masuk ke dalam stadium. Selain itu, pihaknya juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang tidak mengikut undang-undang jalan raya seperti memberi notis saman kepada penyokong yang meletakkan kenderaan di tepi jalan atau menghalang trafik. Beliau juga menasihati kedua-dua penyokong pasukan supaya tidak mencetuskan sebarang provokasi, sebaliknya perlu menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi sepanjang perlawanan berlangsung. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Syampa Mito di bahagian belakang. Taufik, dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Takzim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 9 September 2022. Saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Azam Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.
Masih bersama berita perdana. Gelagat spontan haiwan ada kalanya memang melucukan dan menarik perhatian. Betul, seperti yang berlaku kepada anak gajah menerusi paparan hashtag malam ini. Kita saksikan. Ini dia keramahan seekor anak gajah yang seolah-olah mahu bertegur sapa dengan pelancong tetapi dihalang ibunya menjadi tular di media sosial. Berdasarkan visual, si ibu menghentikan tindakan anaknya mara ke arah pelancong menggunakan belalai. Video dikongsi laman sosial Instagram Latest Kruger dan dipercayai dirakam di sebuah taman negara di Afrika Selatan. Kelahiran seorang bayi di India mengejutkan doktor dan jururawat apabila bahagian kakinya berbentuk seperti tanduk. Bayi berkenaan dilahirkan di Pusat Kesihatan Manpura, Shivpuri, India pada 26 Ogos lalu. Walaupun lahir dalam keadaan tidak sempurna, bayi tersebut berada dalam keadaan stabil dan dijaga rapi di bawah pengawasan doktor. Di Indonesia, kewujudan zombie di stesen LRT Jakarta menarik perhatian. Tarikan berbayar itu dilancarkan oleh pihak LRT Jakarta dan penganjur acara Pandora Box. Ia dinamakan Tren Menuju Malapetaka Dahsyat, diilhamkan daripada filem seram Korea Selatan Train to Busan. Zombie berkenaan menanti pengunjung selama seminggu sehingga Ahad ini. Baik, berita perdana 9 September 2022 berakhir di sini. Jangan lupa dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Ya, begitu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.